إلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بلوي، وخصوصا إلى روحي صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد سليمان بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وخصوصا إلى روحي شيخ بهاء النقشبندي، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد العبشي، وخصوصا إلى روحي صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وخصوصا إلى روح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا وأولادنا وأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan salawat dan salam kepada Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di antara waktu-waktu yang mustajab baina maghrib wa isya untuk membicarakan pada 2 minggu sekali, setiap 2 minggu sekali hari Sabtu, kitab fiqh manhaji, iaitu mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Kita baru saja mulakan kitab ini dan kita sudah masuk bab istilah-istilah fiqh sebelum ini seperti rukun, syarat dan sebagainya. Abang Yalzin ada lagi tak? Abang Yalzin ada lagi tak sini? Ustaz Ismail? Ustaz Ismail? Ada lagi? Panggil siap. Saya tadi keluar teksi nak datang sini, keluar saya pakai, ini rupanya dia orang kampung sini dulu, lama dia duduk di KL. Jadi nak panggil datang sini sekejap aja. Ini live. Bang, datang sekejap je bang. Live bang. Jadi orang jumpa tengok, lihat. Kita jangan tengok. Sebab itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kamu, tetapi Allah melihat hati-hati kamu. Dan sebagian riwayat qulubikum wa niyatikum, dan juga niat-niat kamu. Mana abang? Ada lagi ya? Sekejap aja sini. Orang kampung sini kita kena muliakan. Tak apa, nanti datang dia. Nanti pun datang siap. Bang sini bang, sini sekejap je. Sini bang, sini sekejap. Ini 2 orang ni. Saya ni, ini Abang Yanzen saya panggil. Kumpulan mana bang? Mei. Rusty Blade. Subhanallah. Saya paling suka lagu-lagu beliau, paling saya suka sekali. Ni sini sikit bang, sini sikit. Sebab apa saya panggil beliau sini? Kalau beliau nyanyi lagu merepek, saya tak panggil. Beliau nyanyi lagu favorite, lagu ketuhanan, meniti suratan. Sampai bilakah kita, ini lagu suci. Saya suka. Ya bang, cakap sikit bang. Cakap sikit je. Ni orang kampung lama. Ini untuk Facebook, ini untuk ini. Oh ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya baru tiba di Singapura semenjak dah lama lah saya meninggalkan Singapura sebab saya punya kerjaya saya di Kuala Lumpur. Boleh dengar? Ada? Boleh? Boleh, ni boleh dengar. Oh ya. Tadi dengar stepnya ni. Oh ini sini. Okey. Jadi
beginilah ceritanya. Saya mula berhijrah tahun 80, tahun 90 betul. Di sana saya banyak mencari kaji dan banyak dan alhamdulillah juga di Maghrib Drive ni saya dilahir di sini. Di sinilah setiap Jumaat saya selalu jemaah bersama dengan ustaz saya jadi imam. Saya dilahirkan belajar agama di surau, di penjara. Saya dibesar di sana. Jadi alhamdulillah saya hampir-hampir pergi ke Azhar tapi mungkin saya nakal. Jadi alhamdulillah juga doa daripada semua, mungkin daripada Singapura dan Malaysia, dari mana-mana yang kenal saya dapat doakan anak saya baru pulang daripada Yaman untuk melanjutkan dia punya ilmu Allah. Kan dia ada di Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya agama tu taklah sebab mana, tapi ilmu seadanya saya bagi kat dia, dan selalu tak perlu doa tapi dijiwakan nahmu kepada Allah. InsyaAllah itu yang pengalaman dia dan saya, sebagaimana dia berdapat ke Yaman. Sebab dia pelajaran dia daripada sekolah rendah sampai ke sekolah kat sana SMP, sekolah menengah. Dia ada sekolah akademi kalau di sini. Jadi dia tak ada asas agama. Tapi jiwa bila saya meletakkan pengalaman saya, erti hidup di dunia ini, apa pelajaran adalah ilmu di dunia ini, saya rasa dia dah memahami sedikit. Sebab apa yang dia mencari selepas dia lulus SMA tu, banyak recommendation macam pergi ke college, engineering science ke Jerman, dia semua tolak. Jadi saya tanya dia, adakah kamu mencari ilmu Allah? Dia cakap iya, tapi tak mudah. Dia mesti ada asas pelajaran tu daripada kecil sampai besar. Tapi alhamdulillah waktu dia pergi, sebelum dia pergi tu, dia dapat panggil interview di sana. Satu dia wakil daripada Yaman ni, ustaz-ustaz ni wawancara dengan dia dan anak-anak lain. Semua mengambil masa yang panjang, tetapi dia mengambil masa yang sangat sikit, atau 5 minit tak sampai. Kita pun pulang. Besoknya ustaz panggil saya, sediakan anak-anak anda untuk persiapan untuk lagi seminggu ke Yaman. Jadi semua saya punya terperanjat lah kan. Saya telefon anak saya, Alif namanya, Alif Ronan, suruh siap sedia kerana kamu Allah mengundang dia ke Yaman. Dan di sana dia tak ambil kursus, kalau di Malaysia dipanggil apa tu, untuk menghafal dia panggil apa, apa kita kalau macam dah hafal, dah tu Quran, dah tamat, tahfiz. Di Malaysia banyak tahfiz, tapi dia tak ambil kursus tahfiz. Dalam setahun ustaz dia call, alhamdulillah ada berita baik, anak anda dah tahfiz. Belum masih dia ambil. Jadi bila 1 tahun tu, waktu itu kat Malaysia pun tak sampai setahun pun dia belajar di KUIS. KUIS tu adalah satu universiti international di Bangi, Islam, tapi tak boleh belajar apa-apa kursus di sana. So terpaksa dia belajar bahasa Arab saja untuk satu. Itu kursus saja. Jadi saya bawa lah dia pergi ke Bukit Intang, banyak kedai-kedai Arab, berinteraksi, buat video. Itu adalah task dia. Task dia maknanya dia punya utusan untuk dia tu. Alhamdulillah. Tiba tu yang waktu dia di Yaman, saya cakap dia, macam mana keadaan Yaman? Yaman tu keadaannya yang 4 tahun lepas tu macam keadaan waktu 1400 dulu. Yang ada modennya cumanya kabel, telefon lain pun tak sampai 1G. Jadi saya kalau nak hubungi dia mungkin dalam 2-3 bulan je boleh dapat hubungi Ustaz. Jadi bila dapat khabar, saya tanya macam mana khabar ni, saya pun tak tahu berapa lama boleh dapat cakap dengan dia. Dia bilang Masya Allah, lain macam kita makan minum, apa ni, semua di bawah lantai. Belajar pun di bawah lantai. Dan dia punya home maknanya dia punya tu macam institusi. Dia baru. Nama guru dia adalah Habib Syekh Hashim bin Hashi Al-Habshi. Pernah dengar ya? Dia guru kepada apa ni, Habib bukan Syekh, Habib Hashim Al-Habshi. Dia guru kepada Habib Zainal Abidin. Pernah dengar? Saya rasa dia pernah ada. Dan dia diutuskan untuk buat institut di Malaysia. Dia dah buka sana. Dan dia akan pusing merata Singapura dan Indonesia. Itu anak murid dia. Jadi saya pun rasa bangga lah. Itulah guru. Sebab di Yaman ni, kalau kita dah keluar, dah tamat 4 tahun, dia harus atau wajib untuk mengajar. Jadi sana tak perlu sertifikat. Seperti mana Saudi Arabia, kalau you buat pencerahan atau you nak mengajar atau nak buat apa-apa, you mesti nak ada sijil atau apa, sijil ataupun apa dia? Syahadah. Syahadah kalau sana kan.
Kalau di Yaman tak perlu. You ada Habib Hashim atau Habib yang jaga apa tu? Si Habib Umar. Pernah dengar kan? Tak perlu sebut nama dia. Tahun berapa gini-gini, kamu disilakan untuk mengajar, boleh, atau syarahan. Ada perkenalan macam itu. Dia gunakan nama-nama guru-guru. Jadi alhamdulillah dia pulang pun dah macam orang Arab dah, tak macam orang Melayu. Tutur bahasa dia, cara adabnya di sana. Kalau nak mula belajar, pertama sekali ajaran ataupun permulaan untuk belajar seterusnya adalah adab. Jadi saya sendiri agak amat terharu kerana terbiat dia sebelum dia pergi pun, masa dia kecil pun dia macam itu. Bila makan, bila kemana, dia sangat lemah lembut, makan teratur. Jadi kita seharusnya macam saya sendiri pun sepatutnya dari awal lagi kita kena belajar macam itu. Jadi di sanalah kita tahu bagaimana kemuliaan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga macam mana Quran itu tidak boleh berbandingkan dengan lain-lain kitab-kitab Allah tu seperti Taurat, Injil semua tu kan. Jadi banyak sekarang perdebatan di internet kan, macam di Garden apa dia panggil tu, dia berdebat. Jadi sangat dia kukuh dan juga kuat cara mereka nak berdebat. Jadi tak boleh jatuhkan Islam. InsyaAllah dengan ini saya harap-haraplah anak saya, cucu cicit saya dan saudara semua kan, sebab pegangan itu sangat-sangat diperlukan. Sekarang dia berpegang dua, semangat Islam yang diajari dan juga kemuliaan kita bangsa Nusantara itu sendiri. Jadi insya-Allah saya pun heran sebab dia di sana sambil belajar dia cari hazanah-hazanah Melayu. Jadi saya rasa itulah saya daripada asal darah Minangkabau ataupun di Sumatera. Ibu bapa saya hijrah di sini. Bila saya balik itu, saya banyak dengar ataupun dapat penerangan ataupun video daripada tahun-tahun yang lepas. Sebab di Mekah tu satu ketika itu yang berimam di Mekah itu adalah salah satunya yang Siam. Yang ini Minangkabawi. Benar ya? Dia pernah jadi imam di Mekah, Kaabah. Masya-Allah, saya rasa mungkin saya tak tahu. Dia buat research anak saya. Saya nak tahu keturunan itu. Mudah-mudahan kita ada darah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan juga mungkin ada juga darah kami Nusantara, dan juga di Yaman dia adalah di golongan Al-Harith dan Ahdad. Sini ada yang macam Al-Junid dan Alwi, semua adalah kita punya ni darah yang ada sebahagian di sini. Tapi asal dulu tu zaman-zaman Nusantara, di mana di Thailand, di Filipina adalah Nusantara itu adalah dah ada darah Nabi Ibrahim. Tapi insya-Allah saya ketika ini masih lagi rindu dengan keadaan saya dilahir di sini, dan juga saya cuma itulah ke sini untuk masa yang sangat singkat. Akhir ni saya dapat ke sini sampai saya cakap dengan teman saya di Singapura ni supaya datang sini sebelum malam. Saya nak ambil gambar dan tanah yang saya lahirkan semua dah tak ada dah rata. Jadi alhamdulillah saya dapat ke tapak sini, dan nampak juga bangunan yang paling tinggi itu adalah lambang yang saya masih ingat waktu saya berbujang, dan mungkin ada bau-baunya yang waktu zaman 60 hingga 70-an sampai 80-an. Saya ingat kenangan itu, dan saya berdoa bersama di sini dengan ustaz dan yang lain semua agar di sini agak kekal, mudah kekal selama-lamanya, dan sinambungannya daripada anak-anak mungkin besar, mungkin ustaz di sini pun adalah satu-satunya khalifah ataupun untuk sinambungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk terus tabah untuk pegang pada yang benar-benar ialah insya-Allah. Saya rasa walaupun tak ramai, tapi penyampaian saya juga di sini adalah suatu saya perlu untuk sampaikan. Saya dah sampai kepada anak saya, insya-Allah anak saya mungkin akan sampai kepada cucu-cicitnya dan juga kaum-kaum dan saudara semua muslimin dan muslimat, insya-Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah. Terima kasih. Subhanallah. Maaf ya. Tidak mengganggu pun. Memang saya minta anak jati sini. Kawan abang Husin Subhanallah. Tu dia. Tadi beliau
Datang sini, saya keluar teksi nampak, saya tanya, Yan Zain ke? Saya cakap, kenal masuk. Beliau tawaduk, rendah diri. Ya, isterinya, bekas isterinya itu salah seorang ahlul bait Nabi SAW, zuriat keturunan Nabi SAW. Al-Khair. Tak apa, kita masuklah. Tadi beliau dapat azan, beliau dapat iqamah. Masya Allah, rezeki kita ya. Ada rahsianya masjid ni, ada rahsianya tempat ini. Orangnya sendiri ada rahsia kerana menyanyi lagu-lagu ketuhanan. Baik, kita masuk bab minggu lepas masuk bab haram ya. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Haram, apa itu perkara haram? Haram tu yang dilarang, yang perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan secara mutlak. Siapa yang melakukan perkara yang haram ini dapat dosa, dan meninggalkan perkara haram ini mendapat pahala. Ya, perkara haram ini. Salah satu contoh saya sudah beritahu, membunuh tanpa sebab. Surah Al-Isra, kita baru Isra wal Mi'raj kan, surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan yang benar, maksudnya melainkan dengan kebenaran. Maksudnya bunuh dengan kebenaran ni apa? Maksudnya bunuh dalam hukum hudud. Itu ada kena pancung, ada bunuh perang kafir harbi. Ya, kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kafir zimmi yang macam sekarang Chinese New Year, kongsi fashai, angpau iklai, itu kan, itu semua tidak boleh, kita tidak boleh bunuh. Kenapa? Kerana mereka kafir zimmi. Kerana qala Rasulullah SAW, man arada zimmiyan faqad aradani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Wa man adhani faqad adallah. Dan siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Sebab tu multiracial di Singapura. Tidak ada racism. Tidak ada ini tanah milik bangsa Cina, ini tanah milik Melayu. Kita ada apa? Kita ini tanah milik India, ini tanah milik orang apa, macam-macam lah. Tidak ada. Tidak ada. Azan tidak boleh azan ke? Boleh, siapa cakap tidak boleh azan? Tapi tak dengar luar pun. Kerajaan kasih. Pergi Masjid Hajjah Fatimah, pergi Masjid Sultan. Azan dia keluar ataupun tidak? Oi, orang Malaysia kalau saya bawa, oi, Ustaz dengar azan ni kenapa? Dia bukan azan suruh diperlahankan, azan tidak boleh. Ni saya kena beritahu orang yang di masjid, bermain di masjid kan. Kalau orang kata Singapura tidak boleh azan, orang masjid pun ramai tidak tahu undang-undang ni. Sebenarnya bukan azan. Semua bentuk upacara ritual majlis agama tidak boleh melebihi berapa had desibel. Semua agama. Jadi kenapa azan tidak keluar? Kerana jangan salahkan pemerintah. Kalau nak salahkan Mosque Management Board. Ada, kalau di sini saya faham dekat dengan rumah-rumah orang, boleh dengar juga dalam berapa meter, kadang-kala boleh dengar juga dalam berapa meter. Tidak perlu sampai jauh sana. Kerana apa? Kita Mosque Management Board ni, masyarakat majmuk sangat sensitif dengan gangguan, takut terganggu jiran-jiran. Tapi ni syiar Islam. Memang syiar Islam. Dah ada azan, dah dengar, sudahlah. Dan fiqih dalam negara yang bukan Islam dan negara Islam lain. Jangan kau samakan Singapura dengan Malaysia dan atau Indonesia majoriti Islam lain. Yang perlahankan ni bukan pemerintah. Yang perlahankan ni Management Board Mosque. Kerana sifat peka dengan jiran-jiran. Itulah yang diajarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la yu'dhi jarahu. Fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak akan sekali-sekali menyakiti jirannya.
Sama juga macam orang kafir. Tadi balik kepada kafir harbi. Kafir harbi ni apa? Dia kalau nampak orang Islam, kita tahu dia nak bunuh kita. Kafir harbi, kita boleh bunuh dia dulu sebelum dia bunuh kita. Itu Islam. Itu Islam. Ya, kafir harbi, orang kafir betul-betul. Tapi kalau ini Happy New Year, Happy Holidays, tidak boleh. Tidak boleh. Kena hidup rukun damai. Menyakiti bukan saja menyakiti dengan tangan, menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan pandangan mata yang tajam. Hello, good morning, happy holidays, happy new year. Chinese New Year kan hari ni. Cina tu pun tak tahu apa-apa. Chinese New Year pun bukannya agama, budaya je. Apa tu, bangsa Cina, kalender dia tu macam kita apa, hijrah masuk awal Muharram, macam tu lah diorang kongsi facai. Baru masuk tahun baru, dah tu kita pun tengok macam ini. Mata menyakiti hati dia tak? Dia tidak tahu apa-apa. Macam mana orang nak masuk Islam? Macam mana orang nak masuk Islam? Itu dia. Itu ada kena-mena dengan membunuh. Yang tidak boleh membunuh, haram. Membunuh dengan suatu alasan. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Tidak boleh bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Seperti orang-orang yang tidak bersalah tiba-tiba membunuh. Yang kedua, makan harta manusia secara batil, secara tidak benar. Janganlah kamu makan harta antara kamu dengan cara yang batil, tipu menipu, harta anak yatim. Ada dalam Al-Quran. Salah satu surahnya, maksud ayat itu ialah siapa yang makan harta anak yatim, dengan sini pengasuh-pengasuh rumah anak yatim. Siapa yang makan harta anak yatim, dia telah makan, ibaratnya makan api, masukkan dalam perut dia. Di Singapura, saya tidak mau sebut rumah anak yatim manalah, ya. Tapi ini untuk jikalau ada pengasuh-pengasuh anak yatim lihat, pelajarilah. Ada kawan saya, dia anak yatim. Kemudian ibunya nak berjumpa dengannya. Dia duduk di rumah anak yatim. Ibunya nak berjumpa dengannya seminggu sekali ataupun apa itu. Ibunya ni dikata macam-macam oleh pengasuh anak yatim tu, yang in charge. Sampai dikira perempuan tidak baik. Apa ni? Rumah anak yatim Islam tau. Bila waktu buka puasa, KFC orang bagi untuk anak yatim. Ni bukan rumah anak yatim aja masalah, masjid pun masalah. Yang power punya makanan KFC semua untuk buka puasa ni, diorang masukkan dalam office anak yatim, diorang kasih yang sikit-sikit je. Makanan tu untuk anak yatim. Sama juga ni penyakit di masjid-masjid, bukan saja di Singapura, Malaysia pun ada penyakit ni. Tapau, bungkus. Maulid bid'ah. Dia cakap maulid bid'ah. Tapi 2 bungkus tepikan saya. Apa ni? Kau tak agree dengan maulid, sudahlah, jangan maulid bid'ah. Lepas tu 2 bungkus pula. Diam syat. Orang belum habis maulid, makanan dah sudah keluar. Ni masalah. Masjid mana-mana orang Islam ni pasal tu perut. Sebab tu umat Islam berpecah belah. Hati penyakit. Kerana apa? Tidak jaga perut. Itu kuliah tasawuf, baru tahu. Kalau nak tahu lagi, pergi baca kitab-kitab tasawuf. Ini bab fikih malam ni. Dah hari tu dah berbual bab tasawuf dah. Itu haram, benda yang haram. Saya sudah sebut haram dengan haram lain. Haram dilarang, haram suci, harim hurmah. Itu semua agak kan hurmah. Kalau orang Arab kata isterinya hormati, ini macam kehormatan aku itu. Kita pula panggil bukan hurmah, kita panggil orang rumah. Kan? Jadi itu dia haram. Ini makruh lah. Ini makruh ni best ni. Makruh ada 2 macam makruh. Kita dengar makruh aja. Makruh ada 2 macam makruh. Ini istilah-istilah dalam fiqh. Dia terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, makruh tahrim. Dengan betul-betul makruh
tahrim. Orang selalu cakap nak pergi tahrim Yaman, bukan tahrim. Dengar betul-betul, bukan tahrim, tarim. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syai'la tarim, bukan tahrim. Tahrim tu yang diharamkan. Makruh daripada perkataan karahah. Makruh daripada perkataan karahah. Apa tu karahah? Yang karahah benci, tidak suka. Makruh yang dibenci, yang tidak disukai. Ya, makruh itu yang dibenci, yang tidak disukai. Ni makruh tahrim. Makruh tahrim ni hampir kepada haram. Saya tidak baca di sini, kerana kalau saya baca akan makan masa, nanti orang berpusing-pusing kepala. Jadi saya simplify saja. Makruh tahrim hampir kepada haram. Tidak buat dapat pahala, meninggalkan tidak buat meninggalkannya dapat pahala. Ya, kerana mematuhi arahan Allah, dan mendapat dosa juga, dan dikenakan balasan jika dilakukan, tetapi tidak sama dengan balasan jika melakukan perkara yang haram. Tidak sama seperti buat perkara yang haram. Mengumpat, orang selalu cakap, ingat zina, minum arak kan, orang terlepas pandang mengumpat. Zina, judi, arak, dadah, taubat kepada Allah. Allah At-Tawwab. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah. Itu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Wahai hamba-hamba aku yang telah melampaui batas, jangan kau putus harap dengan rahmat Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua orang-orang yang beriman kepada Allah, semoga kamu semua orang berjaya. Tapi mengumpat, taubatlah kau kepada Allah. Itu ada hadis sahih. Nabi SAW kata, seorang sahabat bertanya, mengumpat dengan zina mana yang lebih besar dosanya? Nabi SAW kata apa? Mengumpat. Sahabat ni terperanjat. Maksud sahabat ni, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana boleh mengumpat ini lebih besar daripada zina? Nabi SAW menjawab, yang maksudnya itu, jikalau seseorang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya dan mengampunkan dosanya. Tapi taubat ni ada syarat-syarat taubat. Syarat seperti syarat sah solat, ada juga syarat sah taubat. Itu nak kena belajar. Kitab Minhajul Abidin, kitab-kitab tasawuf ada. Tetapi jikalau orang mengumpat, telah melibatkan third party. Zina ni antara seseorang dengan Rabbnya, penciptanya. Tetapi jika mengumpat, antara dia dan seorang lagi, bukan Allah. Nabi kemudian kata, jikalau orang berzina, dia bertaubat kepada Allah, Allah mengampunkannya. Jikalau orang mengumpat, dia kena cari orang yang dia umpat itu, sampailah orang yang dia umpat itu, dia minta maaf dengan orang itu maaf dan ampunkan dia, baru dia deal dengan Allah. Itu dia. Ya, jadi tidak sama makruh tahrim ini dosanya, jikalau tidak sama balasannya itu seperti perkara yang haram. Ya, makruh tahrim ni makruh yang tingkatannya hampir sama dengan haram. Sebab tu disebut tahrim. Tahrim, haram, tahrim. Ya, ingat sekali lagi, Yaman tu bukan tahrim. Yaman Hadramaut yang Habib Umar bin Hafiz, Habib Hasan dan juga adiknya Habib Salim Asyadri rahimahumullah taala, itu dinamakan tarim. Bukan tahrim. Dulu tahrim ini pun tarim. Anak Abang Yazin pun tarim, masya-Allah. Ya. Sebab tu kita rock selingan sikit rock tapi dengar seni kata tu Allah.
Sampai bilakah kita ini sentiasa alpa kan, meniti suratan lagu. Itu saya terjerit-jerit aku lagu tu dulu. Subhanallah, jumpa orang ni. Akhirnya masjid juga. Mana-mana mencari masjid juga. Subhanallah. Kemudian itu makruh tahrim. Contoh makruh tahrim ni apa? Solat sunat mutlak selepas zuhur, selepas subuh dan selepas asar. Selepas subuh, selepas matahari terbit tu, ketika terbit, sunat mutlak. Apa tu sunat mutlak? Sunat mutlak ni, Allahu Akbar, lepas beri salam, orang tanya, awak tadi solat apa? Saya solat sunat. Sunat apa? Saya rasa iman saya hari ni macam ada peningkatan sedikit, jadi saya nak solat sunat sembah Allah lebih. Tak kena tempat dia, cik oi. Tak kena tempat dia. Sebab tu belajar berguru, saya sebut sekali lagi, belajar berguru bukan berbuku, bukan bergoogle, berguru. Duduk begini, dengar, boleh tanya soalan, cuba tengok YouTube, tanyalah ustaz dalam YouTube. Ustaz, saya ada soalan, tengok dia jawab ke tak. Kalau dia jawab untuk private, macam Annie Jasmine, hai Abang Ibrahim, cintakah kau kepada aku? Hai ini, berapa kali aku nak beritahu kau ini? Aku cintakan kau ini, aku cintakan kau. Tercampak. Cerita bujang lapuk. Jangan marah. Solat sunat mutlak yang tak boleh. Tapi ada dalam hadis sahih, Nabi solat sunat selepas asar. Bagaimana? Kalau haram, pasti Nabi tidak lakukan. Ditanya oleh, kalau tidak silap saya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, solat apa ni? Kata tidak ada solat asar, maksudnya tu selepas asar tidak ada solat lagi. Nabi SAW sebut, aku solat, tidak silap saya, ba'diyah zuhur. Selepas zuhur solat sunat. Tadi ada tamu daripada luar Madinah datang, jadi aku tidak sempat, aku melayan tamu, aku tidak sempat untuk solat ba'diyah. Jadi sekarang aku qada. Maksudnya qada boleh. Selepas subuh nak qada solat sunat qabliyah, kita datang sini, tiba-tiba muazzin, Allahu Akbar, asyhadu alla qad qamatis salat, nak solat. Dan nak solat lah, kita nak solat sunat, ikut. Lepas tu baru, lepas beri salam dan doa dengan imam, baru lepas tu qada solat 2 rakaat. Orang kata solat fajar kan, itu ada khilaf, tapi kita ambil lah yang umum, yang orang tahu, jadi orang tidak pening. Boleh qada? Boleh ke? Sebab tu boleh belajar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam. Ada sahabat Nabi SAW, lepas solat subuh, dia solat. Nabi tanya, maksud Nabi itu tidak ada solat selepas solat subuh. Dia kata apa pada Nabi SAW? Dia jawab maksudnya tu, aku tadi tidak sempat untuk solat 2 rakaat sebelum subuh, jadi aku qadakkan sekarang. Nabi diam. Nabi diam maknanya itu Nabi setuju dalam ilmu hadis. Dia ada beberapa perkara yang Nabi setuju. Kalau Nabi tidak setuju, Nabi akan terus tegur, tidak boleh. Takrir namanya itu. Nabi diam maknanya Nabi setuju. Ilmu hadis ni macam-macam. Nabi hadis tu, Nabi sedang duduk, tiba-tiba Nabi berdiri. Nabi sedang berdiri, perkara itu berlaku, tiba-tiba Nabi duduk. Ada makna-maknanya. Itu dah masuk hadis pula. Ini kita fiqah balik, ya. Jadi sudah faham makruh tahrim ni. Solat mutlak biasa tidak boleh. Nak solat qada boleh. Saya tadi tertinggal solat zuhur saya 4 rakaat. Solat zuhur saya selepas solat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Dah asar, dah masuk asar. Macam mana ni sekarang? Solat asar jemaah, kemudian qada kan, macam Nabi SAW. Dapat pahala sunnah juga. Sebab itu solat zuhur ni dihukum solat sebelum zuhur, qabliyah dan ba'diyah zuhur,
sebagai sunat muakkad atau sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Kerana Nabi qadha jikalau Nabi tertinggal, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya, hampir kepada wajib. Solat 2 rakaat sebelum subuh, solat 2 rakaat atau sebahagian 4 rakaat, kita ambil yang senanglah yang ringan, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini sunat muakkadah yang dituntut hampir kepada wajib, tetapi tidak ada dalil yang mengatakan itu wajib. Bagi mazhab Hanafi itu wajib. Faham ya? Seperti makruh tahrim, tidak ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan perkara itu haram. Jadi Nabi tidak disebut haram. Makruh tahrim, kerana Nabi ada, kalau haram Nabi tidak akan lakukan. Sebab tu makruh tahrim. Dan boleh juga kalau kau nak solat sunat mutlak. Pertama, menunjukkan kebodohan kau selepas subuh dan selepas asar. Yang kedua, kau akan dapat balasan daripada Allah, tetapi balasannya tidaklah sama seperti orang yang buat dosa besar, buat perkara haram. Tapi perkara makruh tahrim, kalau sengaja kita buat, lakukan, ia akan ada impact pada hati kita. Macam challenge pula Nabi SAW. Itu makruh tahrim. Bahagian kedua makruh tanzih. Ialah apa? Makruh tanzih ni seperti makruh lah. Makruh makan bawang. Makruh isap rokok. Makruh. Tak boleh Ustaz, isap rokok haram. Siapa kata haram? Ada dalil qat'i tak menyebutkan haram? Apa itu dalil qat'i? Dalil qat'i pun kau tak tahu, kau nak challenge cakap haram. Dalil qat'i itu dalil yang mutlak. Dalam Al-Quran cakap rokok ni haram. Ya mutlak, judi, arak, makan khinzir dan macam-macam lagi, itu haram. Rokok, kalau kau nak ambil haram, itu khilafiyah, perbezaan pendapat antara ulama. Ada ulama yang tidak hisap rokok pun kata itu makruh. Oh, tapi dia buat daripada darah babi, apa filternya, kau nampak? Oh, tapi keluar di Google biar betul kau. Kau dah pergi factory dia, itu sumber yang sahih. Pergi factory, tengok sendiri, tanya sendiri. Pergi di Google, ya Allah, Coca-Cola begini, nama Allah terbaliklah. Macam mana diorang boleh begitu artistik yang nonsense La ilaha illallah terbaliklah, Coca-Cola begini, kan ada kan? Anti-Islam. Ni lah orang. Tidak nampak, tidak tahu, tidak jadi hukum. Tapi dia datang ke mudarat. Betul, datang ke mudarat. Pakcik sekarang pakai songkok apa? Kalau orang tu berkata gitu, sekarang waktu maghrib, nak masuk isyak sekejap lagi. Pakcik sekarang pakai apa? Songkok hitam. Songkok hitam. Sini lampu tak buka sini. Baju apa? Baju hitam. Seluar kain hitam. Capal pakcik di luar, capal warna apa? Hitam. Oh, pakcik pun kulit gelap juga, boleh tahan hitam. Basikal, naik basikal ke motor? Basikal Ustaz, basikal. Warna apa basikal? Ada lampu tak? Tidak ada. Basikal warna apa? Hitam. Semua hitam. Pakcik pun haram. Double haram. Sebab satu, pakcik boleh mudaratkan diri pakcik, penyebab kemudaratan pada diri sendiri pada malam hari. Yang kedua, pakcik mudaratkan orang lain juga. Faham? Jadi bab perkara khilaf ni, kalau kau nak ambil haram, kau jangan isap rokok, kau ambil haram. Kalau kau ambil
hukum haram, tapi kau isap rokok, benda tu jadi haram masuk dalam tubuh kau. Siapa yang isap rokok, ambil hukum makruh. Ada ulama yang tidak isap rokok, sekali lagi saya sebut, mereka ambil hukum makruh saja. Ibu saya tidak isap rokok, tidak kena isap rokok pun, duduk rumah selalu, lung kanser. Lung kanser. Berapa ramai orang isap rokok, yang tidak ada apa-apa, yang tidak isap rokok pula kena. Asbab besar kemungkinan atau kemungkinan asbab. Rokok memendekkan umur, syirik. Tu lagi teruk tu. Yang pendekkan umur, yang panjangkan umur siapa? Siapa? Allah. Itu yang hari tu saya cakap, bahlul. Dia punya bahlul tu panjang sikit, itu kira kan dengan kasih sayang suruh doakan dia jadi wali juga yang bernama bahlul. Mudah-mudahan sedar. Jadi berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji, jemaah dah berpusu-pusu itu, berpuasa pada hari Arafah tu makruh tanzih. Untuk kita sunat muakkad, sunat yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Faham tu? Boleh? Faham? Pukul berapa Isyak? 8.33. Okey, saya cuba habiskan. Yang ke-11, ada. Apa tu ada? Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Apa tu ada? Tunai. Maksud tunai apa? Iaitu ibadah yang dibuat pada waktu ibadah itu. Macam solat maghrib pada waktunya, ada tunai. Puasa di bulan Ramadan yang wajib, yang fardu kita kena puasa, maka di bulan Ramadan tu kita puasa, ada tunai. Lagi satu, di luar waktu kita panggil apa? Kalau zuhur, tidak sempat zuhur, asar, dah masuk asar, tertidur, jadi kita solat asar, kemudian kita qada. Qada itu maksudnya ibadah wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Berpuasa di bulan Ramadan, sakit tidak boleh, beberapa hari tidak boleh, demam, malaria tapioka, itu dululah, sekarang tak ada. Demam kura, demam kura ada, cika ada orang cakap, 2 hari tidak boleh. Kemudian tidak boleh puasa, kena makan ubat dan sebagainya. Di luar bulan Ramadan, dia qada. Tunai juga, cuma satu tunai di dalam waktunya, lagi satu tunai juga tapi di luar waktunya. Ini yang akhir, i'adah. Tahu ke? I'adah. Apa tu i'adah? Mengulang. Mengulang apa? Mengulang ibadah yang dilakukan dalam waktu. Contoh solat zuhur, kita datang, jemaah sudah habis, kita datang seorang, kita pun sudah solat zuhur. Kemudian kita nampak, kita baru nak keluar, kita nampak ada orang, satu kumpulan orang ramai solat jemaah. Kita tengok, ada solat jemaah. Kita pun mengulang, i'adah, mengulang solat zuhur kita. Itu disunatkan dan ia sunnah, kerana ada dalam riwayat hadis Nabi SAW bahawa jika para sahabat sudah sampai waktu zuhur, begitulah, kemudian Nabi tanya, apa yang buat korang tidak solat dengan kita tadi? Sebab sahabat sudah solat, maka kami sudah solat di dalam perjalanan. Yang saya ingat hadis riwayat ni, sahabat ni, kami sudah solat dalam perjalanan. Perjalanan macam mana dalam solat? Solat perjalanan. Nabi kata, lain kali kalau dah solat itu, sebab solatnya sah, tetapi nak menyempurnakan lagi,
Kita solat seorang sah ataupun tidak, sempurna ataupun tidak, sempurna. Tapi lebih sempurna jemaah kan? Jadi Nabi SAW ada sebut, jikalau kamu sudah buat gitu, lain kali kalau kamu lihat di waktu yang lain, hari yang lain, kamu lihat masa yang lain ada orang solat jemaah, kamu ikut, ulang yang ada. Itu ajaran petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, habis juga. Alhamdulillah. Dah habis dah. Jadi itu dia istilah fiqh sudah habis. Daripada fardu, wajib tidak semestinya fardu. Adalah, saya sudah terangkan, boleh tengok video di Masjid Jami' Queenstown. Fardu ain, fardu kifayah, rukun, syarat, sunat, harus mubah. Makan, apa hukum makan? Apa hukum kita makan? Harus lah. Tapi dia jadi wajib bila kebuluran. Tapi yang harus ni, mubah ni, maknanya kita buat, tidak buat tak apa-apa, biasa je. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi boleh menjadi ibadah jika kita meniatkan makanan kita makan tu untuk ibadah, untuk menguatkan diri kita untuk ibadah, dan itu menjadi satu dapat pahala lah. Kerana Nabi SAW menyatakan makanan tu kita makan bukan kita hanya untuk menguatkan tulang belakang kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi makanan kita makan niat ibadah. Siapa yang makan sebelum makan tu niat ibadah, maka dia tidak akan sampai makan untuk kerana sedap akan melemahkan badan untuk ibadah. Makan niat ibadah akan menguatkan diri kita untuk ibadah. Kita tidak akan makan sampai macam tambah. Sampai kata para ulama kami, guru-guru kami, ulama-ulama kita semua dulu, salafun salih, ulama-ulama yang dulu, sanggup mereka kembali ke rumah. Sudah keluar rumah adalah urusan apa keluar rumah, hukumnya haruslah. Mereka kembali ke rumah balik, pasang niat balik, terlupa tak pasang niat. Jadi setiap langkah tu jadi ibadah. Mulai saat sekarang kita nak keluar rumah, niatkan, aku keluar rumah untuk cari rezeki yang halal, aku keluar rumah untuk apa, aku keluar rumah untuk beli barang pasar, untuk kasih anak isteri aku makan. Semua itu jadi ibadah. Daripada harus ni mubah. Kalau baca kitab Indonesia, harus ni wajib. Ya, jadi sebenarnya harus ni dalam bahasa Melayu kita mubah, senang bahasa Arab mubah. Yang tadi 9 haram, kemudian 10 makruh. Makruh terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh daripada perkataan karahah, benci, tidak suka. Makruh yang tidak disukai, yang dibenci. Tahrim hampir kepada haram, cuma tidak ada dalil qat'i yang menyatakan ia haram. Makruh tanzih, makruh biasa. Tapi jikalau tidak melakukannya, mendapat pahala. Meninggalkannya, mendapat pahala. Itu saja untuk hari ini. Bersuci, insyaAllah. Kalau 2 minggu saya hidup lagi, diizinkan Allah, saya akan ke sini. Cuma satu, saya penutup. Ramai orang, apa yang kita lakukan semua ni, ramai orang terlepas pandang. Bila kita jalan, sini ada kedai 4 nombor kan, 4D, ya kan? Bila nampak kedai 4D, kita pun berpaling. Kerana apa? Hati kita tidak redha dengan dosa 4D itu. Judi. Kita nampak walaupun bangsa asing minum khamar, kita nampak botol khamar, kita pusing, kita tidak suka. Tahu tak, yang kita pusing tu dapat pahala kerana Allah tidak suka perkara itu, dan kita pun tidak suka, kita berpaling daripada perkara itu. Ternampak wanita aurat terdedah, kita pusing kerana apa? Kerana Allah tidak suka, kerana itu satu dosa. Itu pun dapat pahala. Tapi yang ramai terlepas pandang, tengok orang queue 4D, macam nak pergi pilihan raya election, orang tengok banyak orang apa main judi ni, jangan pusing. Tak payah nak kata apa-apa. Jangan cela orang-orang tu semua.
Doakan mereka. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada menyatakan, ada yang bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu, jangan cela orang yang buat dosa, cela dosanya. Jikalau seseorang itu mencela orang yang buat dosa, dia tidak akan mati sehinggalah dia mendapat cubaan yang sama. Sekarang kita tengok banyak gay, homoseksual, lesbian, kita cela orang tu. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan cela dosa dia, cela dosanya, sayang orangnya. Takut bukan kita jadi gay, bukan isteri kita jadi lesbian, takut anak cucu kita yang jadi. Hati-hati perkara ni. Hati-hati sangat. Ini kata para ulama sudah sebut. Ada yang bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tidak sempat untuk saya buka ruangan soalan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وجعلنا من صوامه وقوامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.